Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai lagi nikmat Allah yang tidak mampu kita nak hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yakin kita kepada Allah. Allah yang bagi pada kita. Nikmat ma'rifatullah, dapat mengenal Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat besar. Dan nikmat itu bukan saja sekarang kita mengecapi ni, tetapi di alam roh lagi kita dah mengecapi nikmat. Nikmat asyik kita kepada Allah sebenarnya di alam roh lagi. Belum lagi kita lahir kat dunia. Kita ni di alam roh 4,000 tahun. Roh kita hanya dengan asyik dengan Allah. Bila kita terzahir ke dunia ni, kita dah mula lupa. Jadi itu kita kena cari jalan kembali ke rahmatullah. Sebab kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang dari siapa? Ada mana-mana keluar daripada buluh ke? Daripada mana kita keluar? Kita keluar datangnya daripada Allah. Hakikatnya sebenar. Kita naik atas. Jadi kita ni daripada Allah nak kembali balik kepada siapa? Allah. Jadi maksudnya datang dari Allah, kembali kepada Allah, maksudnya adalah kita sentiasa rasakan yang ada hanya Allah. Itu dia punya tafsiran yang tepat dia. Kalau maknanya kita ni innalillah, datang dari Allah. Kita datang daripada keturunan kita. Bukan kan? Jadi kalau kita banggakan keturunan kita, maknanya kita letak diri kita di bawah lagi. Bukan nak hina keturunan kita. Keturunan kita siapa? Nabi ya? Siapa keturunan Nabi di sini? Semua keturunan Nabi. Nabi daripada mana? Allah. Jadi kita ni daripada Allah. Jadi ada dua. Satu keturunan tubuh daripada Adam. Yang keturunan daripada roh. Roh kita daripada siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad tu tidak lain sifatullah. Dia bukan makhluk. Nur tu bukan makhluk. Nur tu dari sisi diriku nak mentajalikan supaya kita tahu yang ada hanya Allah. Tak ada, semuanya tak ada. Jadi terang. Alam ni bermula dengan terang. Nama dia Nur Muhammad, Nur Zat Allah Subhanahu wa taala. Terang. Kita ingat matahari terang. Terang tak matahari? Matahari tu keterang ataupun sekalian alam ni dah terang dulu. Faham kita? Jadi matahari mengambil terang daripada Nur Muhammad. Sebab pertama yang Allah jadikan untuk menceritakan kenal diri dia, Allah jadikan terang, jelas. Terengganu, kilatan tu cahaya, kelantan, kilatan. Itu mengambil cerita cahaya. Jadi kita ni jangan tersilap. Kita nampak matahari itu cahaya. Bukan matahari itu cahaya, tapi Allahu nurus samawati wal. Allah memberikan cahayanya dulu. Jadi kita ni berasal daripada roh kita, berasal daripada cahaya nur zat Allah ataupun cahaya Nur Muhammad. Hebat kita ni.
Tapi kita tak kenal dalam kita, dalam roh tu ada rahsia. Bila kita, siapa yang kenal, dia akan jatuh cinta. Dia akan jatuh cinta. Dia akan jatuh cinta. Jatuh cinta dengan siapa tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita tahu kita ni Allah yang jadikan 100%. Jadi kita ni daripada kalau orang cerita tadi keturunan daripada Nabi ni, keturunan daripada raja ni, itu kita kena hormat juga. Tapi sebenarnya kita keturunan pun kita dari Allah, keturunan kita lebih tinggi lagi daripada keturunan-keturunan yang kita nak cerita lebih-lebih sangat tu. Sebab apa pun keturunan yang kita cerita lebih-lebih sangat tu semua telah wafat. Jadi yang hidup siapa? Kita hanya ada yang hidup hanya Allah, iaitu la ilaha illallah. Jadi perlukan penafian yang betul-betul. Tadi terbukti saya pergi satu tempat tu yang kitab dengan siapa tu? Haji kan. Pergi tempat dia, datuk dia, arwah datuk dia mengajar bab ini. Jadi saya agak mudah. Sebab apa, Mek? Sebab apa jadi mudah? Sebab dah memang ada orang yang mengajar dan cucu dia pun ada sini. Anak dia pun semua suka bila kita ceritakan apa yang kita ceritakan. Datuk dia, arwah datuk dia pun ceritakan sama juga. Ini untuk meyakinkan kita lagi. Dan saya memudahkan saya lagi cerita supaya semua yang hadir ni boleh faham. Kerana biar cepat dapat keuntungan. Apa tu keuntungan? Bila kita betul-betul kenal diri kita. Dalam diri kita ni, tubuh, bergerak tubuh kerana apa? Tadi itu hari saya ada cerita. Bergerak tubuh kerana hati. Bergerak hati kerana nyawa. Bergerak nyawa kerana roh. Dan roh tu rahsia Allah. Tu rahsia Allah, roh tu. Dalam roh tu ada sirullah. Jadi kita bila dah kenal, ada kita tak? Ada tak? Tak ada, beruntung lah tu. Nabi-Nabi pakaian dia gitu. Tak mau rasa ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, siapa yang atur kita? Untung tak bila Allah yang maha sempurna atur kita? Untung tak? Selama ni kalau kita atur cacah marba. Tahu cacah marba? Huru hara. Gelang kabut. Ni dah dapat ni, tak cukup ni. Gelang banyak ni, tambah banyak ni lagi. Tak cukup-cukup. Tu tadi. Lepas tu tak tenang-tenang. Orang patutnya kita cari dah banyak, cukuplah tenang. Tak tenang juga. Tak? Tu. Apatah lagi bila kena ujian, lagilah berbalah-balah kita dengan Allah. Tak puas hati. Padahal nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita tak berhenti. Tapi yang tak dapat tu kita protes. Yang banyak pada kita. Kita lupakan sihat badan, mata boleh lihat, pendengaran kita bagus, bercakap bagus, akal kita waras, akal kita bagus. Itu kita tak hargai. Nanti 2 biji mata tak ada, bawa keluar kabut nak hargai mata tu tadi. Jadi hargai apa yang ada pada kita. Jangan kita mendesak apa yang tak ada pada kita. Itu kita belajar bersyukur nikmat Allah. Bila siapa bersyukur nikmat Allah, Allah tambah tak? Itu janji Allah. Sebabnya kita kurang bersyukur lah. Maka kita tak rasa apa-apa nikmat. Kita akan rasa azab. Sebab Allah dah berjanji. Kalau kita tak mensyukuri nikmat Allah, azab lah tu. Azab lah. Tak mensyukuri nikmat tu sendiri azab. Tapi kalau kita rasa syukur, Alhamdulillah ya Allah, jadikan aku hamba Kau yang bersyukur ya Allah. Jadi apa pun kita bersyukur. Sebiji nasi pun kita bersyukur kepada Allah. Kita hargai dia ni nak tumbuh ni 6 bulan. Daripada dia tanam tadi tu, Allah tumbuhkan 6 bulan ya Allah. Tapi kita bila tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, sauk ya. Macam tak ada kita nak hargai nikmat Allah. Kita lupa. Kita fikir pula lagi.
Ini dah makan sedap ni. Nasi lauk ikan sambal, ada tadi pucuk apa nama tadi? Pucuk baku. Punya sedap. Berangin mulut makan. Sedap. Siapa yang jadikan angin dia tambah lagi angin dalam tu. Tak tahu nak cerita best dia. Kecok makannya. Kita ya Allah. Kau ni sedap ni boleh. Tak pernah aku makan ya Allah. Ini sedap ya Allah. Engkau lagi sedap ya Allah. Tukarkan. Ya, hargailah. Siapa yang mula-mula makan benda tu, Mek? Mek tahu siapa yang mula-mula makan? Mek makan ni, Mek kita tahu siapa yang ajar tu mula-mula makan tu. Pucuk apa tadi? Pucuk putih tadi tu. Umbuk. Siapa yang ajar makan tu? Allah lah. Kalau kita tak dapat nak cari, Allah lah. Allah yang gerakkan orang asli dalam hutan tu. Kan? Yang penting kita kena tahu hakikatnya nasi sebutir tu pun Allah yang menumbuhkan. Kalau kita kata kita yang menumbuhkan, tipu. Jadi kalau kita fikirkan sesuatu Allah Ta'ala punya sifat yang dijadikan tu tadi, kita hargai nikmat. Ya Allah, 6 bulan ya Allah kau tumbuhkan sebiji beras ni ya Allah. Kita hargai nikmat Allah. Nanti dah sesat kat hutan tak ada makanan, baru dapat nak hargai. Jadi sekarang ni kita hargai betul-betul sebelum kita nak suap. Kita nak suap pun kita tengok berapa jenis ni. Nama-nama yang ada dalam pinggan ni tadi. Ada ikan, ada sambal. Apa nama? Banyak tak nama dalam tu? Kita makan tadi ada sayur. Makcik tak nak makan, ajak makan tadi. Kau tidak dapat belajar ni. Tapi bayangkanlah. Kita makan tu lauk tu nama ikan. Ikan tu ada sambal, ada taruh belacan, ada taruh bawang, ada bawang putih. Berapa nama dalam tu? Jadi nak satukan nama tu dengan esa kan macam mana? Sodok je. Dia mesti ada cara dia. Supaya darah daging yang kita makan tumbuh dapat mengesakan Allah. Bukan dia ada daging pergi buat maksiat. Lupa pada Allah, lalai pada Allah. Solat tak khusyuk. Sebab punca makan dia halal tapi dia tak thayyibah. Jadi kita nak halal dan thayyibah tu kita kena makan supaya kita dapat harga itu tumbuh daripada Allah yang menumbuhkan. Jadi kita makan sifat ayat yang hidup. Apa sifat ayat yang hidup tu? Yang hidup yang qadim, iaitu Allah yang menghidupkan. Bukan kita makan benda tu bagi kita kuat, tapi benda yang Allah letakkan khasiat dalam tu yang akan menguatkan kita untuk mengesakan Allah. Jadi kita suap nama-nama yang banyak tadi, ikan, sayur, bawang putih, ajinomoto. Siapa tahu ajinomoto? Jangan taruh lah. Tak payah taruh. Tu pun dah sedap dah. Kita nak tahu ajinomoto Jepun tu juga tak payah. Tu botak kepala nanti. Ajinomoto tak payah ya. Garam, apa nak tahu. Gula pun jangan tahu banyak sangat. Jadi nama-nama tu ada banyak. Macam mana kita nak tauhidkan biar jadi satu nama? Jadi dengan Bismillah. Semua tu nama-nama tunduk di bawah nama Bismillah. Sebab semua tu berasal daripada Allah. Esakan dulu makanan tu. Tauhidkan dulu. Baru sodok pun kekuatan ni, kudrat ni siapa yang angkat ni? Siapa yang? Makrifatkan Allah yang suapkan kita. Terima kasih Allah kau suapkan. Selama ni siapa suapkan? Diri sendiri kan? Tu kita tak dapat mentauhidkan Allah. Tukar dah. Kita tukar kita punya sistem sekarang. Sistem kita adalah ikut sistem Allah. Kita boleh bergerak tak kalau tanpa izin Allah? Tubuh kita yang nampak bergerak, tapi yang gerakkan hati. Hati kita siapa yang suruh gerak? Nyawa. Nyawa kita siapa yang suruh gerak? Roh. Roh siapa yang suruh gerak? Sirullah, rahsia Allah yang menggerakkan kita. Kita tak ada daya upah. La haula wala. Berjalan mek-mek semua ni yang ada berjalan datang ke sini. Siapa yang gerakkan? Siapa gerakkan datang ke sini? Saya ke? Kalau saya panggil Allah tak panggil boleh dapat? Tak sampai. Special kita ni. Allah panggil kita duduk sini. Yakin? Aku yakin. Ni tempat untuk kita nak mengesakan Allah. Tak ada saya datang sini saya nak kedudukan ke, saya nak ramai orang ke, saya tak nak. Saya datang sini semata-mata nak ceritakan kita sama-sama mengesakan Allah. Itu yang paling manis. Hidup kita paling bahagia bila kita selalu rasakan Allah. Setiap langkah kita datang ke sini,
dihadiri oleh malaikat-malaikat untuk menyambut kita. Nampak tak? Tak nampak. Kita datang sini memang janji Allah. Bukan saya yang janji, Allah yang janji. Allah janji. Lepas tu pula kalau kita suami kita tak ikut, suami kita pun dapat juga. Anak kita tak ikut pun dapat juga. Keliling kampung kita dapat juga kita duduk sini. Beruntunglah kita ni, kita bukan untuk kita aja, kita boleh menolong yang lain-lain. Untuk kalau Allah nak turunkan azab, tak jadi turun. Sebab ada lagi manusia-manusia, hamba-hambaku yang menceritakan tentang keagungan kebesaranku. Dia nakkan lagi cerita-cerita ni supaya dia dapat agungkan Allah, ngesakan Allah. Jadi tak jadi Allah nak turunkan. Ikut-ikut pemimpin kita semua teruklah. Banyak orang-orang maksiat, banyak sangat dah. Dan memang harus Allah nak turunkan. Tapi Allah tengok ada sekelompok yang mencerita nak ngesakan Allah, nak ada kekasih Allah kat muka bumi ni, Allah tak jadilah turunkan. Jadi kita jadi penyelamat di bumi. Tinggi tak darjat kita? Tinggi kan? Siapa yang tinggi kan? Allah wa rafa'na lakazik. Allah naikkan sebutan nama kita supaya diri kita sentiasa tenteram dengan Allah, bukan selain daripada Allah. Kita hidup ni jadi tenteram bukan pasal kekayaan kita. Dan tak semestinya kita miskin, kita tak tenteram. Bila kita miskin pun kalau kita ada ilmu ni, kita tetap tenteram, aman. Tapi yang jadi masalah bila kita tak ada ilmu ni, kaya macam mana pun kita tetap geli. Tinggalkan rumah nanti takut orang curi. Taruh kat bank, ikut bank penipu. Ada yang tak kena pasal duit banyak tapi risau. Sebab tak ada berkat ilmu tu, sebab tak ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Tok Baba dulu-dulu, tok guru-guru dia masukkan ilmu ni dulu. Sampai kat kita ni orang-orang yang agama sekarang ni jarang dah kita dengar masjid surau kan, Mek? Ada dengar cerita-cerita macam ni kat surau masjid. Jarang betul. Jadi itulah kita, bila kita dapat kongsikan, kita duduk bersama ni, bahagia hidup kita. Sebab kita tak yang lain. Kita nak pertama adalah hasbunallah wa ni'mal. Cukup kita dia hidup Allah aja. Ajar diri kita. Jangan sandar mana-mana lagi dah. Sebab kita tahu yang nyusun hidup kita siapa? Allah. Tadi kita suap, tadi kita, ya Allah, terima kasih Allah suapkan. Makrifat kan. Ada satu wali Allah tu hebat. Disayangi oleh Allah, doa dia dimakbulkan Allah. Cepatnya doa dia begini cepat doanya tadi. Apa dia kata? Kalau makanan yang kita makrifatkan Allah suap kita, tak akan jadi darah daging yang tumbuh untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tumbuh darah daging tu sentiasa nak ngesakan Allah. Sebab kita hadir makrifatkan bahawa dialah yang menyuap kita. Kita tak ada kekuatan, laqadirun. Tak mempunyai, tak ada kuasa langsung. Habis ni boleh bergerak. Allah yang memberi kita kuasa. Untuk menceritakan Allah yang berkuasa tu Allah yang esa. Kekuasaan Allah tu yang ada, bukan kita. Tapi bila kita tak mengaji ni, susah. Kita rasa nak kita juga. Nak rasa kita juga hebat. Sampai kita terlupa kita berjalan ni, melangkah ni, siapa yang langkahkan? Bila kita dah mengaji ni, kita sedar kan selama ni hari kita melangkah nak pergi masjid tu pun kita dah melawan Tuhan dah. Kita rasa kita yang melangkah. Kita tak hargai bahawa kita ni dijemput Allah datang ke sini. Kita pun tak dapat hargai. Tapi bila kita mengaji ni, alhamdulillah, makin halus jiwa kita. Kita tahu Allah yang sampaikan nafas kita naik, nafas kita turun pun kita rasakan Allah yang juga yang naikkan nafas kita turunkan. Dia yang berhentikan. Dia bagi rasa macam-macam. Nak cendol, nak nasi kelabu, nak semua Allah macam-macam. Ke ada DJ mana lain-lain Thailand ni. Lain apa Thailand ni? Lain apa? AIS kan? Ke lain AIS kata besok kau nak makan nasi kelabu, dia bagi. Besok kita makan nasi kelabu. Tak ada. Allah juga yang sayang tak Allah? Dia siapkan menu kita lah. Okay.
Ke menu kita yang lain siapkan. Hebat kita ni, Allah mulia sayang dia pada kita. Supaya kita jangan lupa. Dia lah bagi segala-gala. Bila kita lupa tu jadi azab. Kita menutupi hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang bagi kita rasa macam-macam, kita tutup. Kufur lah nama dia. Kita kecapi nikmat Allah tapi kita rasa kita yang nak benda tu. Kita rasa kita yang teringin dalam masa makan nasi kerabu. Salah, bukan teringin. Allah yang bagi keinginan kita untuk nak nasi kerabu. Salah bahasa kita. Jadi ubahlah sikap kita tu. Kalau kita berkata kita yang berkeinginan, makanan tu akan buat maksiat pada kita. Iaitu maksiat kepada Allah, kita akan mudah lalai kepada Allah. Tapi kalau kita jaga, insya-Allah Allah tak akan menzalimi kita. Makanan yang daripada kita makrifatkan, suapan daripada tangan Allah, romantiknya, kasih sayangnya. Macam baru-baru kahwin lah. Tak nak sebutlah siapa dia. Tapi siapa yang baru kahwin, romantiknya dia makan berdua tu tadi kan. Begitulah bila kita kenal diri, kenal Allah, maknanya dia suapan-suapan tu bererti lah. Dalam keadaan cinta kan, bererti lah. Tak tahulah tahan berapa tahun. Harap-harap berkekalan lah. Tapi saya tak tahan lama lah. Dah tahan lama. Tapi tak apa. Ini semua cerita-cerita Allah. Kita jangan peras. Cerita-cerita Allah. Itu semua hak Allah. Yang penting mustahak kita rasakan sentiasa kita dengan Allah. Allah paling mustahak sekali. Kita rasakan dengan bahagia kita. Itu hari dah cerita, dah boleh buat dah. Saya cerita tu hari, pernah tak kita tidur dengan Allah? Siapa dah buat dah? Mek dah buat belum? Tidur dengan Allah? Tak buat? Ya ke? Muka macam apa? Gembira tak? Gembira best tak? Best lah. Barulah kita tahu best. Tidur kita dengan Allah, berdiri dengan Allah, duduk dengan Allah, rukuk dengan Allah, segala-gala kita nak dengan Allah. Sebab Allah pernah tak tinggalkan kita? Pernah tak? Tak pernah. Cuma cakap betul-betul. Pernah tak Allah tinggalkan kita? Tak pernah. Ya Allah berul lagi. 4,000 tahun sampai sekarang. Dan bila-bila Allah janji, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Lalu buat solat duha tapi tak faham. Kita kena faham lah apa maksud dia. Allah tak pernah tinggalkan kita, tak pernah berpaling. Pernah Allah tinggal kita. Ni hari 5 dia pandang kasih sayang, besok 6. Besok 7 kasih sayang Allah pandang kita. Gembiralah hati kita bila Allah pandang kita dengan kasih sayang. Apa bukti dia? Dia bagi kita nikmat macam-macam. Tu tanda Allah cinta kepada kita. Hargai. Boleh tak mula pada malam ni sama-sama kita tidur dengan Allah, berdiri dengan Allah, duduk dengan Allah, tak nak pisah dengan Allah dah. Selama ni kita tak nak, kita yang pisah kita dengan Allah. On je, kita yang tutup lampu ni gelap. Allah on je sentiasa dengan kita. Kasih sayang je. Kita tutup. Rasa keakuan dia. Kita duk memikirkan benda yang tak ada pada kita. Betul tak, Mek? Benda yang tak ada pada kita, kita memikirkan. Tu pasal kita risau. Allah tu yang sentiasa ada, kita tak rasakan. Tu paling nikmat. Pernah Allah tinggal? Tak pernah. Itu yang kita nak rasai. Lain tak dapat, tak kisah ya Allah. Yang penting kau dengan aku, kau tak pernah pisah, aku nak rasakan tu ya Allah. Kita ajar diri kita. Tak dapat pun apa yang kita hajatkan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Doa dia makbul. Karamallah, dimuliakan oleh Allah. Dia minta pada Allah. Sesuatu tu tak dapat. Dia tak dapat. Apa dia kata?